Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Hari ini kita akan pergi kepada subtopik 4.3, ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, ini sambungan yang sebelum cuti hari tu Kalau dalam buku teks, okey, ini buku teks kamu Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, ini adalah muka surat 80. Okey, kita baca dulu yang kat atas ni. Apa benda yang dia cakap kat sini? Ciri-ciri tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia lahir di lembah sungai, iaitu di lembah sungai Tigris dan Euphrates, sungai Nil, sungai Indus dan sungai Huanghe. Okey, kenapa tamadun, kebanyakan tamadun awal dunia, kenapa dia lahir dekat tepi sungai? Kenapa dia tak ada dekat pergunungan ke, dekat tengah-tengah hutan ke? Kenapa nak kena tepi sungai? Kenapa? Okey, apa pentingnya sungai? Nak buat apa dengan sungai ni? Sungai ni ada apa? Okey, sungai ni merupakan nadi kehidupan sebab dekat sungai tu ada sumber air. Okey, jadi sumber air ni adalah sumber kehidupan. Nak makan, nak minum, nak membasuh, nak berak ke, nak kencing ke, semua perlukan air. Jadi kat sini memang sangat-sangat diperlukan air dalam kehidupan. Jadi menyebabkan kawasan tu akan menjadi kawasan tumpuan. Okey, lagi satu sungai ni biasanya kat tepi di lembah-lembah sungai ni, bila dia dah ada air, biasanya kawasan itu adalah kawasan yang sangat subur untuk pertanian. Okey, jadi dia boleh menjadi sebagai sumber pendapatan kepada orang yang tinggal di tepi sungai itu. Okey, dan dalam sungai itu pula memang ada kebiasaannya. Dalam sungai ada apa? Dalam sungai ada apa? Ada ikan. Jadi ikan pun memang sumber makanan kepada manusia. Jadi sebab itulah kebanyakan tamadun-tamadun awal ni memang akan berada dekat tepi sungai. Okey. Tengok gambar kat sebelah tu. Seronoknya dia meluncur. Ni. Okey, memang tepi-tepi sungai tu memang kebanyakan ada tamadun-tamadun akan muncul dekat tepi sungai tu. Okey, ini adalah contoh untuk sungai Nil di Mesir. Okey, sungai Nil Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, ada 9 yang kita akan bincangkan untuk tajuk ini, tapi saya akan bahagikan kepada 3 tajuk dan 3 tajuk. Okey, untuk hari ini, untuk video ini saya akan bincangkan hanya 3 tajuk sahaja. Okey, tajuk seterusnya kita akan bincangkan pada next nanti. Okey, video yang berikutnya untuk sesi PDPR yang seterusnya. Okey, untuk yang pertama sekali, okey, ciri-ciri tamadun awal dunia dia mesti yang pertama sekali yang pertama pertanian dan perdagangan. Okey, kawasan tu mesti ada pertanian, mesti ada perdagangan. Okey, sebab itu sumber ekonomi Okey, yang kedua mesti ada pemerintahan. Okey, kalau tamadun awal mesti ada pemerintahan. Kalau tak ada pemerintahan, kita tak namakan sebagai tamadun. Okey, yang ketiga pembentukan bandar. Okey, adanya bandar terbentuk. Yang keempat pengkhususan pekerjaan. Perusahaan pekerjaan maksudnya tugas kau cuma tanam pokok, tugas kau cuma mengukir, tugas kau cuma sebagai tukang kutik cukai. Maksudnya dah ada khusus pekerjaan dia. Okey, kalau zaman sebelum tamadun awal, iaitu zaman prasejarah, zaman paleolitik, mesolitik, neolitik, zaman logam, zaman ni tak ada pengkhususan lagi. Maksudnya semuanya secara keseluruhan lagi. Okey, yang kelima teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod. 9 kesenian kesusastraan. Okey, ini adalah 9 ciri-ciri yang kita akan bincangkan untuk tajuk ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama, nombor 1 pertanian dan perdagangan. Ni nombor 1 ni. Yang ni pertanian dan perdagangan. Kita akan pergi pada yang ni dahulu. Okey, pertanian dan perdagangan nombor 1. Pertanian, penciptaan peralatan, pembinaan saliran, penciptaan kincir angin dan pembinaan teres. Menggalakkan lagi aktiviti pertanian. Maksudnya kat sini, kalau zaman prasejarah dulu, mereka pakai apa? Masa zaman batu, mereka pakai apa? Ingat lagi tak? Mereka pakai batu sebagai peralatan mereka. Tapi bila dah masuk pada era tamadun awal dunia ini, mereka lakukan pelbagai inovasi penciptaan yang baru. Batu ni kalau nak tajam kena buat macam ni. Kalau nak senang pegang kena macam ni. Kalau nak memudahkan lagi, kita kena buat macam ni. Jadi semua inovasi-inovasi itu penciptaan baru menambah baikkan apa benda yang dah ada tu, menyebabkan memudahkan lagi aktiviti pertanian itu sendiri. Okey, itu penciptaan peralatan. Pembinaan saliran. Maksudnya kalau kawasan tu jauh sikit daripada sungai, okey, takkan mereka nak angkat air tu daripada sungai, berjalan pergi siram pokok
maksudnya itu menyusahkan. Jadi mereka ciptakan benda yang baru yang boleh membuatkan kawasan itu menjadi subur, iaitu mereka buat binakan saliran. Okey, penciptaan kincir angin pun sama dan pembinaan teres. Teres tu apa? Ni. Salah. Ni teres. Ni. Okey, kawasan pertanian dekat tepi bukit. Okey, tepi bukit mereka buat kawasan teres, mereka buat macam bertingkat-tingkat macam ni. Itu kita namakan sebagai kawasan teres. Okey. Seterusnya lagi untuk perdagangan pula. Kita tengok perdagangan. Okey, perdagangan dibahagikan kepada dua, iaitu satu perdagangan tempatan dan satu lagi adalah perdagangan jarak jauh. Kita pergi kepada perdagangan tempatan dahulu. Melakukan pertukaran barangan makanan, pertanian, kraftangan serta aktiviti keagamaan. Maksudnya mereka bertukar barang sesama sendiri. Kalau macam sebelum ni zaman prasejarah, okey, mereka memang melakukan pertukaran barang juga. Okey, sebab masa ni belum ada sistem mata wang yang kukuh. Ada kawasan tertentu mereka dah ada sistem mata wang, tapi ada kawasan belum lagi terciptanya sistem mata wang. Okey, jadi mereka melakukan pertukaran barang. Okey, ini perdagangan jarak jauh pula. Masyarakat dari kawasan tamadun yang lain datang untuk bertukar barang. Contohnya masyarakat sama dengan masyarakat Mohenjo-daro. Okey, kat mana ni? Okey, tengok peta ni. Peta ni adalah peta daripada buku teks kamu sendiri. Okey, saya ambil peta buku teks. Okey, masyarakat sama adalah masyarakat daripada tamadun Mesopotamia. Okey, yang warna merah tu. Okey, dan masyarakat Mohenjo-daro pula adalah di bahagian sini. Okey, ini adalah tamadun Indus. Okey, yang berada kat India ni. Jadi masyarakat tamadun Indus ini dia membawa barang dagangan mereka pun bertukar barang dekat kawasan sini. Okey, kawasan ini orang daripada kawasan ni pun mereka melakukan aktiviti perdagangan, mereka pergi ke kawasan ni. Okey, sama juga ada yang kawasan daripada tamadun Mesopotamia ini, orang sama ni mereka pergi ke tamadun Mesir Purba. Okey, mereka berdagang dekat sungai Nil. Ni adalah Mesir Purba kat sini. Yang warna merah ni. Okey. Dan orang Mesir Purba pun berjalan untuk membawa barang dagangan mereka sampai ke tamadun Mesopotamia. Berlaku perdagangan jarak jauh. Ni aktiviti perdagangan. Perdagangan jarak jauh. Okey, jarak jauh adalah antara tamadun yang lain. Okey, daripada kawasan yang jauh. Okey, kalau perdagangan tempatan masuk dalam kawasan itu sahaja. Mereka berdagangan dekat pasar mereka sahaja. Mungkin pasar kota dengan pasar desa. Okey, mereka bertukar barang. Itu adalah yang pertama. Okey, ciri yang pertama. Ciri tamadun yang pertama. Okey, ciri yang kedua adalah sistem pemerintahan. Okey. Tengok yang ni. Pemerintahan negara kota diketuai oleh pendeta. Pendeta ni siapa? Pendeta ni kalau macam sekarang ni, kalau macam orang Islam kita kenali sebagai ustaz atau ahli agama. Orang yang tahu tentang agama Islam lah. Itu kita panggil sebagai ustaz. Kalau pendeta ni samalah. Tapi kalau pada zaman ini, sebelum kelahiran Islam. Ini sebelum kelahiran Islam. Okey, jadi mereka panggil sebagai pendeta. Maksudnya zaman Nabi-Nabi macam Nabi Musa. Inilah zaman dia. Okey, maksudnya kita panggil orang yang ahli dalam agama ni sebagai pendeta ataupun rahib. Okey, tetapi kemudiannya diambil alih oleh raja. Lepas pendeta, raja yang ambil alih. Inilah gambar dia. Ni pendeta, ni raja. Okey, seterusnya. Raja dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan juga pendeta. Maksudnya raja, golongan bangsawan ni adalah golongan kerabat diraja jugalah. Okey, sepupu sepapat dia, pak saudara, mak saudara, nenek dia. Okey, dibantu untuk memudahkan pentadbiran. Dan juga dibantu oleh pegawai-pegawai upahan mereka lah. Okey, bagi memudahkan lagi, okey ini, bagi melecehkan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Okey, maksudnya kalau mencuri hukumannya apa? Kalau menyeleweng hukumannya apa? Maksudnya mereka menetapkan undang-undang sebagai hukuman untuk memudahkan sistem pentadbiran mereka. Itu adalah ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, kalau macam sekarang pun kita pun ada undang-undang kita yang tersendiri. Okey, nombor 3. Okey, ciri yang ketiga, pembentukan bandar. Okey, tengok sini. Manusia mula membina penempatan kekal disebabkan perkembangan dalam bidang pertanian. Okey, maksudnya bila dah ramai-ramai orang tinggal kat tepi sungai tersebut, okey, dah banyak-banyak rumah, okey, tempat tu akan menjadi berkembang daripada rumah kecil jadi rumah besar, daripada 3-4 buah rumah jadi 10, 20, 30 buah rumah. Okey, daripada kawasan tu cuma ada perkampungan yang kecil, kampung tu akan jadi bandar.
Okey, macam dalam gambar ni lah. Okey, kamu tengok dalam gambar ni. Okey, kat tepi sungai ni, okey, cuma ada rumah-rumah biasa. Lepas tu akhirnya lama kelamaan makan masa 3 4 makan masa 30 40 50 100 200 tahun, akhirnya menjadi sebuah bandar yang besar. Okey, macam ni lah. Okey. Bermula dengan kampung, akhirnya menjadi bandar. Itu pembentukan bandar. Okey, ciri-ciri bandar kita tengok kat sini. Okey, ciri-ciri bandar. Pelan susun atur bangunan dan penempatan tersusun. Maksudnya dia dah tempatkan, okey, susun atur. Kalau macam blok pentadbiran mana? Kalau untuk raja dekat mana? Kalau untuk petani dekat mana? Mereka dah siapkan susun atur bangunan dia. Okey. Kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik, maksudnya mereka dah ada okey, tempat beribadatnya di mana, okey, mereka dah bina semua benda tu. Pembinaan sistem peparitan dan pembenturan air nak disalurkan ke pejabat pembangunan kerajaan, air untuk disalurkan ke rumah-rumah pun mereka dah ada daripada ketika ini. Okey, tempat berak pun dah ada, sistem peparitan tu lah. Okey. Seterusnya pembinaan kota yang terlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan sempadan. Maksudnya mereka dah bina tembok yang tinggi untuk membahagikan, okey, tembok sebelah sini adalah tembok untuk negara dia. Okey, tembok yang sebelah sini pula adalah untuk negara yang lain, kawasan yang lain. Maksudnya mereka dah bina pembahagi. Okey, dan tembok ini juga adalah bertujuan untuk mengelakkan serangan daripada negara luar. Okey, orang nak serang, susah sikit nak serang lah sebab ada tembok yang tinggi. Okey, bandar menjadi pusat kegiatan seperti politik, ekonomi, budaya dan terus berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal. Okey. Okey, ini gambarnya. Okey, yang saya nak kaitkan dekat gambar kat sini ini adalah daripada cerita yang ni adalah cerita dua ni adalah cerita Bandung Bali kalau tak silap saya. Ini cerita Prince of Persia. Entah, saya pun dah lupa dah cerita apa. Tapi cerita ni cerita tentang yang dia berebut tentang berbuli kaca. Lepas tu berbuli kaca tu boleh imbas ke masa silam. Macam gitulah lebih kurang. Okay. Banyak cerita-cerita Eropah ni yang menggambarkan tentang bagaimana kota ini bina. Okay. Apa yang saya nak highlightkan di sini. Okay. Ini adalah, untuk bangunan Bali ni, ini adalah tamadun Indus. Okey, apa yang nak saya highlight? Okey, tengok kat sini. Ini adalah sungai. Bukan sungai. Ini adalah aliran air. Okey. Aliran air ini akan melingkungi kota mereka. Okey, dan mereka ada tembok. Ini tembok. Yang tu tembok lah tu. Okey, supaya kalau musuh nak serang tu, tengok tu sampai terbang-terbang macam tu nak serang, nak masuk ke kawasan kota. Sebab bukan boleh masuk senang-senang. Okey, tengok sampai terbang. Ini terbang ni tipu-tipu lah. Itu untuk menyedapkan cerita itu sajalah. Tapi untuk menunjukkan bahawa kalau kota itu memang terlindung, okey, dibina tembok yang tinggi sebegini, okey, supaya musuh daripada luar tu nak datang serang tu susah. Itulah dia punya tu. Okey, ini adalah tembok yang mereka bina. Ini tamadun Indus lah. Gambaran tamadun Indus, gambaran daripada tamadun lain-lain pun sama. Okey, mereka bina. Okey, kawasan sekitar ni pun ada air. Kalau macam kamu tengok, okey, yang gambar bawah ni pula, ini adalah bagaimana mereka menyusun. Okey, ini adalah zigurat. Ni. Yang tengah ni adalah zigurat. Ini adalah kawasan kita, kalau macam kita pakai masjid lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, maksudnya mereka ini mereka dah tetapkan plan dia. Okey, kawasan ini adalah kawasan untuk penyembahan mereka, bangunan kerajaan, istana untuk ketua raja mereka pun mereka dah bina siap-siap. Maksudnya plan susun atau bangunan itu. Okey, kamu boleh tengok kat situ. Banyak cerita-cerita lah. Kalau cerita-cerita Eropah, kalau macam contohnya lagi, kalau tak silap saya, cerita How to Train Your Own Dragon pun ada gambaran suasana seperti ini. Kalau lagi cerita Jack and the Giant Bean ke kalau tak silap saya. Okey, pun sama. Ada cerita, ada gambaran suasana seperti ini. Kota seperti kota zaman dahulu. Okey, untuk tamadun-tamadun awal. Kamu boleh tengok benda yang sama Okey, ini pun sama. Kamu boleh tengok, tapi ini tak berapa jelas sangat lah. Okey, gambaran persekitaran bagaimana tamadun ini dibina. Maksudnya tersusun. Okey, samalah seperti yang kamu tengok kat sini. Okey, pelan susun atau
Susunan bangunan dan penempatan tersusun, kemudahan prasarana, pembinaan sistem peparitan pembentungan, okey, pembinaan kota terlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan sempadan. Okey, benda yang samalah. Okey, kamu boleh tengok. Okey. Ini adalah diberi bentuk gambaran bagaimana kota pada zaman dahulu dibina. Okey, dan kebanyakan kota-kota ni kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, kalau dalam buku teks pun ada gambaran. Okey. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh tengok pun ada gambaran dekat sini. Ini bagaimana bentuk kota mereka dibina. Okey, samalah seperti yang saya tunjukkan dekat dalam gambar tu. Okey, benda sama. Tapi kebanyakan kota-kota ini telah musnah. Okey, akibat daripada gempa bumi ada, serangan daripada negara luar pun ada, banyaklah faktor-faktor menyebabkan kota-kota ini telah musnah dan hanya tinggal tinggalan-tinggalan sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Tugasan yang perlu kamu buat seperti biasa, tulis hari, tarikh dalam buku nota kamu. Buat nota tiga ciri-ciri tamadun awal dunia yang telah diterangkan yang tadi lah. 3 tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Lagi 6 ciri tu saya akan terangkan dalam video yang akan datang. Inilah. Maksudnya, okey, yang pertama ni pertanian perdagangan, okey. Buat nota untuk pertanian dan perdagangan, buat nota untuk sistem pemerintahan, buat nota untuk pembentukan bandar. Hanya 3 sahaja dulu. Okey, tak payah ada 9 ciri, tapi saya nak kamu buat 3 sahaja lagi. Okey, lagi 6 tu kita akan bincangkan dalam video yang akan datang. Okey, nak buat nota sendiri boleh, nak tiru nota dalam video ni pun boleh. Saya tak ada masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kucing ni tak gerak ya? Okey, nanti kita gerakkan dia. Okey, kucing tu dah gerak. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.